Kitab ni Zadul Ma'ad saja muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadisi kitaballah wa qala hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Muqaddimah hari ini, walaupun kita pakai Zadul Ma'ad, sementara tunggu Dev terhormat main lagi, kita tengok muqaddimah kita dalam kitab Bulughul Maram yang selalu kita pakai. Ustaz akan ambil rujukan yang biasa-biasa kita pakai. Dalam kitab Bulughul Maram, muka surat 896. Muka surat 896, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi, sahabat yang tengok Nabi terus berkhidmat jadi khadam Nabi. Khidmat dia khadam Nabi, maka semua boleh katakan maklumat agama ada kepada Abu Hurairah. Kebanyakannya ada kat dia. Dapat satu Abu Hurairah ni kita tak boleh tolak dia. Bila kita buang hadis dia, kita tak mau, agama akan kurang 1/3. Kita ulang berkali-kali dalam ceramah kita. Satu makhluk yang tak boleh terima Abu Hurairah ni yang nama dia Syiah. Bila Syiah tolak hadis Abu Hurairah, kurang daripada 3, kita tak boleh kata Syiah Islam. Dan kita tak boleh terima Syiah walaupun diminta saranan daripada Perdana Menteri, dia saran untuk kita terima, kita tetap takkan terima. Orang yang ada akidah, orang yang ada perjuangan Islam, tetap Islam. Ada benda akidah hajat kita tak boleh tolak ansur. Agama hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita nak jaga maslahat dengan manusia, kita nak tolak agama, nak tolak Tuhan, itu bukan orang Islam. Kita duduk di atas ke di bawah ke di mana tempat kedudukan kita, jati diri kita, sirah hajat kita. Rasulullah nak ditawarkan macam-macam jawatan, tapi jawatan tu semua untuk meletakkan Allah di bawah, dia tak mau jawatan tu. Kita pun kalau orang nak bagi jawatan tertinggi sekalipun, ketua agama ke ketua apa, tapi nama ketua agama, kita tak boleh kontrol agama, kita tak boleh angkat agama di tinggi, kita tak boleh nak masukkan agama dalam hati kita. Kita tak mampu nak keluarkan benda yang baik daripada hati, benda yang buruk tak mampu nak keluar, maka kita tak sanggup untuk nak memperjuangkan benda tu. Pasal kita hidup sekali di dunia, kita nak jadi Abdullah. Aku hamba kepada Allah, aku bukan hamba kepada manusia, hamba pada jawatan. Ini akidah kita, ini pegangan kita, ini hubungan kita dengan Allah yang Nabi kita duk ajar kita. So apa perjuangan kita? Dasar kita Islam. Islam, kita tetap cakap Islam. Kita jangan kata nak sebut Islam, jangan nanti orang lari. Biar orang lari. Pasal Allah, Islam saja yang Allah akan terima, lain Allah takkan terima. Pada Allah tahu nak susun agama dia. Kita jangan menggunakan ideologi otak kita banyak sangat, yang menyebabkan banyak sangat kita tolak ansur dah, yang menyebabkan kita nanti terbang satu demi satu. Terlalu bangsa yang tolak ansur, terlalu banyak sangat kita, akhirnya kita rugi bagi ruang pada orang lain. Jangan bila mana kerugian tu dah memuncak, yang tak boleh buat apa-apa dah, pada masa tu baru nak sebut kesatuan, bersatu dan sebagainya. Tak ada apa dah. Tidak ada makna istilah bersatu bila mana ianya tidak boleh bersatu. Oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dia kekal kita pergi Madinah, kita akan tengok Ashabus Sufah, tempat duduk Abu Hurairah, pendirian dia, jati diri dia, walaupun nampak tomah aku, apa kata dekat aku, penuh kehidupan Abu Hurairah dengan fitnah. Pasal tu kita tak boleh lari daripada orang soleh kena fitnah, tak boleh lari. Daripada Rasulullah sendiri kena fitnah, ada? Kena.
Orang kata kadek berkahwin dengan perempuan zina, betul tak? Jadi kita tak rasa pelik kalau orang kata kau orang alik yang ni kahwin lari lah, ada banglo dah. Tak rasa pelik. Pasal kita tengok riwayat Rasulullah macam mana. Tapi ke semua keliling orang buat fitnah tu dia mencucikan dosa. Padat sudah mencucikan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup dengan penuh dengan fitnah. Sampai buat keturunan dia, cipta keturunan dia yang bagi buruk celah-celah tentang diri dia ni, nama puak dia, puak Syu'biyah. Puak Syu'biyah ni puak yang bertapak di Iran. Puak Iran ni kita tengok otak nak bagi hancur sejak dulu lagi. Sejak dulu lagi, berzaman mereka punya strategi ni untuk melingkupkan agama sejak dulu lagi. Sejak dulu lagi nampak tak? Menampakkan zahir Islam pada hakikatnya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aktsaru ma yudkhilul jannah, banyaknya manusia masuk ke dalam syurga ni, paling banyak sekali amalan kita masuk dalam syurga, Nabi kata ada dua. Taqwa Allah, kita takut pada Allah. Wa husnul khuluq, cantiknya akhlak kita. Maka dua benda ni penyebab kita boleh masuk syurga. Yang pertama, taqwa Allah, hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah kena jaga. Hubungan kita dengan Tuhan kena jaga. Pintu buka ke? Kunci ke buka? Buka, pintu buka. Okey. Sanggra ingat nama tak ada. Ahlan wa sahlan kan. Salam. Ni kerja ferry kan? Oh. Game 401. 401 Ramasami ni kan. Okey. Okey. Selamat datang semua. Pasal hari ni kita umumkan masakan paling sedap sekali, ikan sembilang. Allah, gulai ikan sembilang. Yang dekat bawah Sungai Pinang tu kan. Sungai Pinang kan kalah. Kan, okey? Sambung. Maka Nabi SAW, Nabi kata apa? Aksaru ma yudkhilul jannah. Paling banyak sekali manusia masuk syurga ni dengan dua benda. So kita try lah. Kita orang sunnah ni try lah. Kita orang sunnah ni banyak kena mengaji sudut-sudut macam ni. Taqwa Allah. Paling banyak sekali manusia masuk syurga dengan dua. Taqwa Allah. Takut pada Allah dengan arti kata hubungan dengan Tuhan tu kena bagi elok. Nak masuk syurga, hubungan dengan Tuhan bagi elok. Kadang-kadang terlalu asyik sangat dengan manusia, kita dengan hubungan dengan Tuhan tak elok pun susah juga. Hubungan dengan Tuhan bagi elok. Habis-habis lekeh dengan Tuhan ni kita ada dua. Pertama sekali, jaga waktu dia. Dia panggil, mai. Dia panggil, mai. Tempat kerja panggil, kita kalang kabut, lari. Dapat duit, tapi kita tolak Allah, duit tak berkat. Tempat kerja panggil, lari pergi tempat kerja. Cukup waktu, punch card sampai tunjuk, aku masuk, aku keluar. Punya jaga hubungan tempat kerja kita dengan manusia. Tapi kita dengan Allah buat lebih kurang, tak ada apa. Kita duk pergi lari tu, kadang-kadang duit pun tak cukup, rumah tangga pun tak, hutang manjang, berkat, kalang kabut, semua pergi. Kehidupan cari duit yang tak berkat ni boleh tengok diri sendiri. Orang yang cari duit yang tak berkat ni kadang-kadang tak cukup, tak sempurna, hutang, rumah tangga tak terberes, tak terhurut. Semua tu kesan daripada hang cari tapi tak ke mana pun. Tapi kalau hang cari duit, hubungan hang dengan aku ada, cantik hidup hang. Aku susun bagi nampak elok. Hampir kerja cantik, hang balik cantik, mak tersusut. Aku pasal hubungan hang dengan aku cantik. Hang balik kerja, tengok-tengok, ya Allah, isteri dah masak dah, tengok anak pun, semua akan tersusun. Aku yang menyusunkan manusia ni, aku, Allah kata. Bila hang hubungan dengan aku cantik, aku susun urusan hang. Taqwa Allah ni, paling banyak manusia masuk syurga, hubungan dia dengan Tuhan cantik. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak dia cantik. Akhlak ni ialah hubungan dengan manusia pula. Hang tolong bagi akhlak dengan manusia cantik. Dengan pasal tu Nabi dihantar bu'istu li utammima makarimal akhlak.
13 tahun ni aku hantar mic untuk mencantikkan akhlak. Bila hubungan dengan Tuhan dah elok, yang keduanya tolong jaga hubungan dengan manusia. Hubungan manusia. Nampak tak, kadang-kadang banyak kita boleh masuk syurga ni di mizan. Di dunia ni kita nak tengok apa nama? Kedudukan mizan kita, timbangan kita paling banyak sekali hubungan dengan manusia. Pergi ziarah dia, pergi sakit dia, pergi tengok dia, saat ni pergi makan kat dia, saat ni bagi seronok dia. Semua tu boleh tolong kita punya hasanat. Tapi kalau kita kurang bercampur dengan orang, duk semayang, duk mengaji, duk dengan Quran, hang sekadar hubungan dengan Tuhan saja. Tapi hubungan dengan manusia tak ada. Susah timbangan hang esok ni. Susah hubungan. Cuma hubungan dengan Allah Ta'ala yang kita kata pertama sekali, jaga semayang. Yang kedua, jaga Quran sikit. Bagi kuat. Hang boleh jaga yang tu pun okey dah. Kalau banyak lagi, kalau masak dengan zikir lagi bagus. Tapi hubungan dengan Tuhan, kalau hang jaga yang tu cukup dah. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan makhluk ni banyak. Perbanyakkan. Kadang dia, Allah bagi dengar kita sakit, pergi. Dengar dia mati, pergi. Saat ni dia mengamuk ke apakah, dia tengok apa nama syaitan laut kan, nampak ikan ke apa kan, pegang api jumpa makizan, lari tak apa penat. Buat tu kalau keluar dari rumah, lillah Tuhan, sesungguhnya semayang aku, mati aku, hidup aku lillah. Pada pasal tu jangan bagi Allah kata kat kita, mulut hang sebut lillah tapi hati hang tak sebut, hang menipu dengan aku. Hang menipu dengan aku. Orang yang menipu dengan Tuhan ni kita boleh tahu. Bila dia semayang, inna salati wa nusuki, aku semayang mati, hidup aku semua kerana Allah. Dalam masa yang sama, hang tak boleh jadi manusia yang taat. Taat pada Allah. Dia semayang tapi aurat tak tutup. Tak ada guna langsung kalau segi syariat. Apa yang hang semayang, apa yang hang buat. Kita kesian tak? Kesian kalau tengok adik perempuan kita semayang rajin, Quran rajin. Quran duk maki kat dia, semayang kata hang menipu. Apa yang hang kata dengan hati hang, perbuatan hang mencerminkan hang macam tak semayang. Kalau kita cakap macam ni, saat ni orang kata, cuba ustaz ni, ustaz kena hikmah. Kalau kata kau orang macam tu kan kau. Mai pula ustaz sunnah jadi macam tu pula. Kita cakap benda yang yang agama suruh cakap. Tapi ialah bila kita pandang kat dia, bila dia tak bertudung, kita kata baguslah. Pasal dia baru masuk Islam, tak bertuduh nak sembahyang, kita kata bagus, itu surah pada Allah. Tapi hakikat yang sebenarnya, yang kebenaran yang sebenarnya, orang yang sembahyang ni, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau dia sembahyang benda kemungkaran, benda tak elok semua tak mau, benda elok je main kat dia, itu orang sembahyang. Pasal tu walaupun kita duduk sembahyang rajin dalam masa yang sama, penghayatan sembahyang tak ada juga. Pada kita akan minta dekat Allah Ta'ala, aku jenis ni, Tuhan kita tak. Hubungan dengan aku pun tak cantik, hubungan dengan manusia pun tak cantik, hang mana nak masuk? Pasal tu Allah kata, aksaru ma yudkhilul jannah, banyaknya orang masuk syurga dengan dua benda. Pertama, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ni kita kena jaga sangat-sangat. Walaupun Cina minta, itu hubungan dengan manusia. Makizana, itu kereta tolong genja sikit makizan, sama keluar makizan. Makizan mumpi. Okey. Enggak ada. Ha? Nampak tak? Setengah Cina sudah letak macam Cina sebelah ni. Tak apa, kalau you ada kelas letak, nampak tak? Okey, dia bagi letak. Alhamdulillah. Dia bermuamalah baik dengan kita, kita baik dengan dia. Dengan bangsa asing ni, bila dia start baik dengan kita, Allah suruh buat baik kita segi zahir. Kan ulama pernah buat baik dengan depa. Bila kita tengok dia kata Umar bin Abdul Aziz, pemerintah Umar bin Aziz, kita pun salam dengan dia. Masa dia baca, dia study, dia kata Umar bin Abdul Aziz ni satu kerajaan yang bagus. Dia berucap dengan mulut dia, Allah bagi itu hujan bagus, tak ada bagi malapetaka. Dia lafaz dengan dia. Tadi lafasan kita hukum segi lafaz dia, kita tahu orang ni memang mengaji dan dia nak agama. Kita sangka baik segi zahir, kita salam dengan dia. Pasal dia dah study sampai kita kharaj. Dia pergi jumpa dengan Tok Guru, dia buka kitab pembahagian harta pusaka yang ada di bumi ni, bumi kita nak bahagi macam mana. Dia belajar. Berarti dia tahu tentang Islam.
Dia tengok, dia kata, bila hari Maulud Nabi, dia pun berarak sama dengan kita. Kita nampak, oh baguslah. Nampak tak? Dia budak sekolah agama, dia naikkan taran, naik. Kita hukum segi zahir, kita kata, oh, okey. Kita orang Islam ni cepat, tengok macam tu je, cepat kita sangka baik. Ini tabiat orang Melayu Islam kita bagus. Lama-lama bila kita nak bentang satu benda, nak minta tanda tangan, yang nak melibatkan orang Islam saja, kita nampak dia dah tentang dah. Baru kita nampak hati perut dia. Baru nampak hati perut dia. Dan dia pun tak mau ni semua. Dia pasal apa? Pasal orang politik pikat panjang. Kalau buat di kalangan orang Melayu saja berjaya, mungkin dia akan merebak kepada orang lain kena pada kami. Lebih baik sebelum apa-apa, baik kita cantas dulu. Jangan bagi nampak suasana ni. Dia nampak dulu daripada kita nampak. Nampak tak? Dia nampak dulu. Kalau kita bagi ruang lah benda-benda enigment 355 dibuat. Maksud enigment ni melibatkan orang kita saja. Orang Islam nak bagi betul rumah tangga Islam, penceraian Islam cara betul. Kita nak kalau boleh dia menghormati kita. Dia tak nak kena mengena dengan dia. Tapi dia orang yang ada otak. Dia kata kalau benda ni dah berjaya, kalau buat orang dah suka, tak takut bangsa dia akan terpengaruh dengan yang ni, akan merebak di tempat lain. Sebelum apa-apa berlaku, baik aku cantas daripada awal lagi. Nampak dia, otak dia, cadangan dia, pergerakan dia dah berjaya. Dah berjaya. Dan kita salahkan orang yang tentang dia. Orang ni yang kita salah. Orang yang tentang dia, orang ni yang kita salah. Sampai kita salahkan orang ni, sampai kita maki orang-orang ni. Termasuk kategori Tok Guru, kita maki dia. Kalau sama kita ada faham? Ini hari ni. Contoh example. Kita hukum manusia segi zahir. Pada segi kita nampak okey, kita okey. Sambut hari jadi dengan dia, dakap dengan dia pasal kita segi hukum. Dah nampak pelik dah. Dah nampak baru ni cakap dah. Dah cakap yang tu yang ni dah. Dah cakap ini bukan bumi Islam tau. Ini bukan bumi orang Islam tau. Dia berani dah. Cara cakap itu, cakap ini ulama boleh tahu daripada hati yang banyak kuman. Dulu hang cakap elok, hang buat main kitab. Bila nak ceramah, hang buat main tafsir ayat hang baca. Hang baca ayat. Start lah. Di mana-mana mereka start dengan Quran dulu. Lalu tak dengar dah. Kita terkejut dengan mukadimah mereka. Alhamdulillah. Kadang-kadang mukadimah mereka. Kita terkejut sana sini mukadimah di Perak kita dengar. Nampak tak cara untuk menarik orang. Bila mereka buat macam tu, ramai di kalangan orang Melayu yang bersama dengan mereka. Ada contoh, nampak tak ni? Kita tengok macam mana halus bangsa-bangsa ni. Bukan kita hina. Ni semua makhluk Tuhan. Tapi kita disuruh buat baik. Bila dia buat baik kita buat baik. Bila ada unsur-unsur yang menakutkan kita daripada mulut, lidah dan tindak tanduk dia, kita takut. Bila buku ditulis oleh mereka, bila kita tengok, kan, nak jadikan Kristian apa. Itu buku mereka. Untuk akan datang. Kami adalah wakil-wakil daripada Nabi Allah Isa. Kami wakil-wakil Nabi Allah Isa. Bumi ini adalah bumi yang Nabi Allah Isa akan turun bagi keberkatan tahun ini, tahun baru. Jadi kita kena dengar kata-kata mereka, bukan kita ni dah. Kita tengok apa akan jadi tentang mereka menyusun strategi. Orang Melayu kita ni baik. Nampak tak sangka baik? Nampak tak Melayu kita ni baik? Tapi dalam masa sama Allah selalu ajak kita berhati-hati. Bersatu di kalangan kita, tapi berhati-hati di kalangan orang yang bukan Islam. Kalau mereka jujur betul-betul, mereka kembali pada agama Allah. Mereka jujur, kembali pada agama Allah. Kalau betul-betul nak cari kebenaran. Selagi mana mereka tak kembali pada jalan Allah Ta'ala, lagi situlah Tuhan ajak kita berhati-hati. Berhati-hati, selalu menghalusi. Okey? Dan kita kena ada kasih sayang di kalangan kita. Walaupun berbeza, kita tetap Islam. Walaupun berbeza dengan cara apa sekalipun, kita tetap Islam. Cuba pujuk diri kita untuk adakan penyatuan, persatuan, bukan perpecahan. Manusia paling takut di atas muka bumi bila Islam boleh satu. Pasal kita ada roh jihad, dia tak ada. Bila Islam boleh satu, ke semua bumi ini selamat. Tapi dia tak akan takut dengan kita bila kita berpecah. Dia tak akan takut. Contoh,
Hubungan dengan Allah kena jaga, apa Tuhan kata kena dengar, dan hubungan dengan makhluk pun kena dengar. Telah hadis Nabi kita tengok Abu Darda kata faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma min syai'in fi mizanin asghal min husnul khuluq. Nabi kata tidak ada sesuatu yang paling berat sekali. Tak ada satu pun yang paling berat sekali amalan yang kita nak jumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang lebih berat daripada timbangan ialah akhlak kita. Akhlak kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia paling banyak sekali. Kita jangan kita duk ralik tentang bagus baca Quran, kadang-kadang tak mau keluar rumah, tak mau pergi kenuri orang, tak mau dak. Kadang-kadang dia baca Quran dengan dia pergi kenuri kahwin orang lebih afdal daripada pergi kenuri kahwin orang. Tengok agama aja. Pasal dia masak untuk kita pi. Tapi kalau ada unsur kenuri yang tak senonoh, tak pi pun tak apa. Tak apa. Tapi pertama sekali tunaikan hajat dia, harapan dia. Dia panggil pi. Aku ni ada kelas agama ni dengan tu. Pi sana. Hubungan dengan Allah ya bagus, dan masa sama Allah kata jaga hubungan dengan manusia. Yang itulah yang paling banyak sekali mizan dia. Timbangan esok ni nak berat tu hubungan dengan manusia. Mudah-mudahan jaga kita hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, hidup kita ya Allah akan duduk di bawah jagaan Allah, peliharaan Allah. Sambung Datuk, kita sambung kitab yang kedua. Hari ini kita masuk berkenaan dengan fasa pegawai-pegawai beliau, pegawai-pegawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bila sebut pegawai-pegawai Nabi, paling banyak sekali Nabi hantar sahabat dia pergi di Yaman. Paling banyak sekali Nabi hantar pergi di Yaman. Di Yaman pula Nabi kena hantar orang-orang yang cerdik-cerdik. Macam Mu'az bin Jabal, Abu Musa Asy'ari, Sayyidina Ali kan jadi hukum, Sa'ad, ni semua Nabi terpaksa. Pasal bumi Nabi nak hantar untuk jadi pegawai, untuk jadi wakil aku, untuk jadi kedutaan aku, untuk sampaikan apa yang aku suruh tolong sampaikan. Pertama Nabi fokus di Yaman. Bila sebut pegawai-pegawai Rasulullah, kebanyakan jadi kedutaan, jadi pegawai Nabi di mana? Di Yaman. Pasal di Yaman ni ketegak kelas A. Ketegak sangat-sangat. Tapi hari ni kita sembang dengan orang Yaman, hati dia lebih lembut. Kalau orang Yaman lebih lembut, ni hasil daripada pentarbiahan sahabat-sahabat Nabi yang punya keras hati ya Allah. Gereja yang paling besar di atas muka bumi nak lawan di Mekah ialah di Yaman. Peristiwa Yaman ni kita tak boleh lupa. Mereka juga buat tentera Abraha. Buat gajah yang besar-besar, yang cengih-cengih. Tujuan gajah tu nak pergi reban. Bukan calang-calang manusia mereka ni. Manusia ni ialah nak serang Tuhan, nak serang Baitullah, nak bagi hancur Islam ialah di Yaman. Maka Nabi SAW selalu Nabi fokus. Kepala otak orang nak bagi lingkup agama ni, kepala otak orang tu kalau boleh kita boleh lembutkan dia, itu adalah satu perjuangan yang besar. Pasal tu mana-mana ulama boleh berdepan dengan pemimpin. Dia boleh berdepan dengan pemimpin, dia boleh bagi cadangan, dia tegur pemimpin tu, itu ulama yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Pasal pemimpin ini, bila sebut pemimpin, dia tengok ulama, dia pandang lekeh. Hang cuma jadi mufti, hang cuma jadi pegawai, hang jadi biasa saja. Satu negeri, aku satu negara. Pengalaman aku dengan hang mana? Tiba-tiba hang main nak tegur aku. Dia orang politik, otak besar sangat. Kita baru nak pergi dekat dia, kadang-kadang kita cuak ada macam-macam tu ada. Kadang-kadang nak cakap macam ni, we jumpa dia cakap macam tu. Dia kalau kita nak jumpa dia, main masuk. Hang nak cakap bab apa? Han nak cakap bab tu, bab ni. Dia akan bagi 10 perkara. Han nak buat benda macam ni, han pick up belum? Han pick up feedback dia akan cakap bahasa kenegaraan. Bahasa orang politik, bahasa orang butak belik ni memang ada sebab ada semua orang kepimpinan kita. Sebab tu kita nak cakap, kita jenis agama nak cakap direct ni Quran kata. Aku tahu Quran kata, dia kata, aku beriman Quran. Kalau aku tak terima, aku tak jadi orang Islam. Han jangan duk ajak aku tahu Quran. Bila dia cakap macam tu, muqaddimah dia kata, memang susah untuk kita nak hurai dekat dia.
Pasal tu tugas ulama ni nak berdepan dengan orang macam ni semua Adi dah ajak dah. Pegawai Rasulullah dah berjumpa dengan orang-orang macam ni dah, yang bawa datang idea Rasulullah. Macam mana cara kupasan, semua Nabi ajak untuk bertemu dengan orang ni. Feedback dia memang susah untuk diterima. Kita dah baca Nabi hantar wakil-wakil negara. Kita tengok berapa peratus boleh katakan totally dia tak dapat terima. Kalau terima pun Raja Najasyi, itu pun terima diam-diam. Kalau aku zahir apa benda yang buat mereka aku, maka segala jawatan aku akan lingkup. Jangan ingat kata kita, oh bagus orang mufti pergi sembang, belum semua dia ambil hak hang. Nampak tak? Mungkin kita boleh tengok segi satu benda, nampak dia ni bersifat terbuka. Manusia orang Melayu, baguslah dia boleh terima ulama. Kira baguslah sikap dia terbuka. Baguslah kitab penuh di atas dia duduk baca. Kita segi hukum, ya betul. Tapi segi semua yang duduk ada depan mata kita, kitab-kitab dia dengan datang ulama. Lepas tu ulama akan tengok tindakan kedua. Tindakan kedua, kalau kita kata ya rasuah itu berdosa, dia nampak dosa-dosa, dia tahu benda-benda dosa. Tapi kadang-kadang dosa di depan mata dia, nak ambil satu tuduh, nak buat atas kepala isteri pun tak boleh. Berarti kita dah nampak dia ni satu benda dosa yang jauh dia nampak, dosa dekat tak nampak. Apakah hang akan jadi pemimpin bagi kami? Adakah orang macam ni akan tegakkan agama? Adakah orang macam ni akan cinta pada agama? Ada orang macam ni akan mau agama? Maka kita pun hati-hati. Ada benda terdekat yang perlu Allah kata dia selamatkan diri dia. Hang kena selamatkan diri hang, selamatkan isteri hang, anak cucu hang. Isteri hang kalau boleh tak boleh berciuman dengan orang lain. Suami orang walaupun nak berciuman tak boleh. Kadang-kadang ada hukum yang direct, dia tahu, dia faham. Nampak tak? Tapi tak boleh laksanakan oleh. Di situ kita kata awas. Adakah dia tak nampak atau macam mana? Adakah berdamping dengan ulama ini untuk dapat pengaruh? Sebab masyarakat kita lah ni sebut, siapa dekat dengan Islam kami suka dengan dia. Adakah hang dekat agama tu untuk hang nak cari pengaruh atau macam mana? Nampak tak? Oleh sebab tu Allah pegawai Rasulullah ni cerita dalam ni, Nabi SAW hantar mereka. Bila mereka balik, mereka akan bagi feedback. Maka Nabi bagi tahu, wallahi, inilah orang-orang yang beriman, ni orang-orang yang tolak. Daripada situ sahabat Nabi belajar study macam mana nak berdepan dengan orang-orang macam ni semua. Kebanyakannya Ahlul Yaman. Mari kita hari ni, itu nama dia mukadimah. Mari kita baca macam mana Nabi bersungguh. Bila sebut pegawai-pegawai beliau ni, fokus yang Nabi fokus sangat-sangat di Yaman. Di Yaman apa dah? Okey, sambung Datuk. Ya. Di antara mereka, mereka adalah Barzan bin Sarsan. Di antara mereka adalah Barzan bin Sarsan yang berasal daripada Barzan Jaur. Rasulullah SAW menunjukkan untuk menjadi pemimpin penduduk Yaman. Nabi kata kat Barzan, hang akan jadi, aku tengok hang boleh jadi wakil kami. Barzan, hang akan jadi pemimpin di Yaman. Seluruh Yaman ni kami nak bagi kat hang. Nampak tak? Okey, sambung. Beliau adalah pemimpin Islam pertama di Yaman dan juga bagi bukan negeri Arab. Pertama yang memeluk Islam. Pertama yang memeluk Islam. Pemimpin yang pertama di Yaman. Pemimpin pertama di Yaman, okey. Setelah kematian Barzan, Rasulullah SAW mengangkat anaknya, Syar bin Barzan. Maka bila dia mati, menunjukkan macam mana Islam boleh masuk dengan siapa, dengan perantaraan siapa. Pasal tu kita nak pergi katalah di Johor, kita kena baik dengan orang Johor. Kita kena tahu orang Johor, ada orang Johor macam mana nak sembang dengan mereka. Setiap negeri dia cara dia. Pergi cari ketua-ketua Johor dulu. Bila ketua-ketua Johor kita tengok dah boleh dah bersama dengan kita, agak senang untuk kita perendang dan tumbangkan. Kalau duk cari di bawah ni ketua tak dapat, tak boleh. Dia mau cari betul-betul akak. Ini otak ni ada pada pemimpin kita. Kelebihan ni ada kat dia. Dia tahu macam mana kita duk cari, kita semua agak kita punya perjalanan agak lambat. Kita cari apa? Ranting. Kita kepak ranting, kita tebang dia. Tapi kawan ni bukan tebang. Dia cari daripada akak sekali aku nak ambil mak aku. Nampak tak?
Yang ni ada dekat dia. Cara ni ada dekat dia. Ada dekat dia. Jangan main. Hang buat anak aku kan, aku buat sampai ke anak-anak hang juga. Jangan main dengan dia. Baik. Akhirnya sahabat terbunuh dan Rasulullah SAW menunjuk Khalid bin Sa'id bin Ash untuk memimpin sana. Selepas kematian Barzan kan, lepas dia mati, anak dia gantilah. Kena cari anak dia. Pasal nak ganti sahabat yang lain tak boleh lagi. Pasal kekuatan untuk bagi pasal setiap negeri dia ta'assub. Setiap negeri ada negeri tertentu kat sini kan. Dia nak orang dia juga. Nampak tak? Maka lepas dia mati, ambillah anak dia. Ambil anak dia. Maka anak dia lah yang memerintah, dan masa tu Sana'ah. Sana'ah ibu kota bagi Yaman, dia duduk kat situ. Dia merintah di situ. Dan wilayah sekitar di situ. Akhirnya ya Allah, anak dia terbunuh. Anak dia pula depa target bunuh. Anak dia target bunuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menunjukkan kepada Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk mengganti pimpin di Sana'ah. Cepat-cepat Nabi lantik. Yang Nabi kata yang ada kekuatan yang lebih kuat, orang percaya, dan nak tumbang dia susah. Nama dia Khalid bin Sa'ad Al-As kan, yang duduk di sana. Okey, tengok. Kalau cerita ni panjang, tapi cerita ni cukuplah kita menunggu ikan sembilang siap sambung. Ya, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengangkat pula Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi menjadi pemimpin Kindah dan Sadi. Semua tu kawasan Kindah dan Sadi tu di kawasan mana? Di Yaman. Masih lagi duk cakap di Yaman. Nabi lantik juga pegawai-pegawai lain. Walaupun dia duduk di ibu kota, Nabi lantik juga tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat lain sebagai Nabi lantik apa nama? Al-Muhajir bin Abi Muawiyah Al-Makhzumin, pimpin di kawasan Yaman. Ya, Nabi SAW telah wafat sebelum Al-Muhajir berangkat ke wilayah itu. Sebelum Nabi pilih dia, Nabi suruh dia pergi kat sana. Sebelum dia nak sampai kawasan tu, Nabi pun meninggal. Tapi amanah Nabi dah clear dah. Amanah Nabi dah clear dah. Hampir kat sana tahu, hampir kat sana. Okey. Lalu Abu Bakar mengutusnya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Maka Nabi SAW masa tu meninggal. Dia dalam perjalanan Nabi, Abu Bakar pula sambung lidah Nabi. Abu Bakar kata, pilah hang di sana. Aku nampak kalau hampir di sana, masa Nabi ada, mereka okey. Sekarang Nabi tak ada, daripada jadi murtad. Kalau boleh, hang fokus yang pertama sekali, hang bunuh mereka kalau yang murtad tu. Daripada bersama dengan Islam, tiba-tiba mereka patah balik, rodok mereka. Itu dia. Okay, nanti kita kata, ni zalim, kerja orang Islam, tak ada kerja lain, nak bunuh. Itu semua jangan kita kata, ada maslahat dia. Jangan cepat sangat kita kata macam tu. Bila orang tu dah kenal Islam, ba'da ma hadaitakum, Islam dah sampai, hidayah dah bagi, hukum makam dah reti, semua dah reti. Dalam masa yang sama masih protes. Saya kalau tak puasa pun saya dengan Tuhan, biar saya. Jangan siapa halang saya. Segi Islam kita boleh halang dia. Nampak tak? Kita boleh halang dia. Maka kalau ikut Abu Bakar buat tindakan, ini permulaan baru orang Yaman. Abu Bakar kata tindakan kalau sampai kat sana, hang nampak orang murtad, hang bunuh dia. Kita nak kata apa kat Abu Bakar? Abu Bakar? Bani kita kata Abu Bakar tak ada toleransi apakah? Tak ada ansur-ansur kah? Tak ada anak ni, tak ada. Hang diam sudah. Inilah agama dia. Jati diri agama, bila kita tak boleh bawa jati diri macam sahabat Nabi, agama akan dipelekeh, dipandang rendah. Kalau setiap orang yang Allah bagi dekat mereka ni amanah agama, dia pegang agama tu bukan ke kiri ke kanan. Kita kena ada jati diri ke diri kita. Dulu nampaknya tak berapa, lah ni nampak lain budak. Nampak tak? Jati diri sebagai agama. Bagi orang hormat kita, orang yang berpegang sunnah, orang pegang agama. Di mana-mana pun kita cakap masalah agama. Sambung. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat Ziyad bin Umayyah Al-Ansari memimpin Hadramaut, Abu Musa Al-Khari memimpin Jazz. Ni semua sebelum apa nama? Sebelum Nabi meninggal. Nabi dah lantik dah. Bila mati kawan ni saja, anak dia saja dah mati, Nabi tengok, dah jadi tak elok dah. Maka Nabi lantik depan ni semua. Hampir ke Hadramaut Zaid. Kan? Al-Ansari daripada Madinah. Dah campur bukan orang Yaman lagi dah.
Mati anak dia bukan orang Yaman lagi dah. Terus masuk di kalangan sahabat-sahabat Nabi, perbetul ahlul Yaman. Sahabat Nabi hantar begitu ramai untuk memimpin di kawasan Hadramaut. Pergi juga Abu Musa Asy'ari, ia baca. Abu Musa Al-Asy'ari memimpin Zabid dan Zabid yang kita tengok sekarang di Aden, di Bukit Aden tu. Yang mana kita tahu di akhir zaman celah-celah Bukit Aden akan naik api kan, kita baca semalam, tanda kiamat. Nabi hantar, Nabi kata Hadramaut, Ziyad jaga sini. Abu Musa Asy'ari han jaga sini. Semua kawasan-kawasan tu mai daripada sahabat-sahabat Nabi daripada luar Yaman untuk mula masuk. Semua benda ni Nabi cakap awal, bila Nabi mati saja depa pun pi dan disuruh diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata kalau sampai kat sana depa ubah agama. Yang depa agama Islam depa ubah agama. Bunuh depa. Ya. Muaz bin Jabal memimpin Al-Janat. Ya. Abu Sufyan bin Syakar bin Harb. Semua ni kita tengok. Ya. Yazid putera Abu Sufyan memimpin Taimah. Asab bin Asid memimpin Itu ke Mekah. Daripada Mekah sampai ke Yaman. Mekah ke Yaman ni satu laluan kan? Ya. Dalam pengurusan pelaksanaan haji kaum muslimin tahun ke-18 Hijrah. Ya. 8 Hijrah dah start haji dah. Dalam usia depa pada masa tu yang menguruskan Mekah pada masa tu umur dia kurang dari 20 tahun. Sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil ni dah pandai urus dah. Kita sampai umur 40, 30 pun mak dah takut. Umur 20 pun mak tak boleh kahwin lagi lah, dia tak cerdik lagi. Bila nak cerdik? Pasal tu umur 11 tahun kahwin, kita buat kiamat. Kita buat kiamat. Masalahnya, kita kalau apa-apa masalah, tolong kembali kepada agama. Agama jalan selesai dia. Tak ada apa benda, tak ada bahan, tak ada agama mana pun yang boleh menyelesaikan masalah manusia melainkan agama kita Allah. Kita tanya balik apa agama kata kalau budak umur 11 tahun nak kahwin. Tanya dia, hang suka tak? Suka. Okey. Mak bapak dia suka. Kalau mak bapak suka, dia suka, perkahwinan tu sah tak? Segi agama sah. Kita tak boleh kata di Malaysia tidak ada ruang kalau umur macam ni kita kau tidak ruang. Hang dah cabar Allah. Hang dah cabar Allah. Bila ada satu pemimpin kita cabar Allah. Di situ kita tengok kita ada pemimpin yang sedang seteru dengan Allah. Ada pemimpin yang sedang berlawan dengan Allah. Maka kita bukan duduk di bawah payung rahmat Allah Ta'ala lagi dah. Mulut-mulut orang atasan kita dah start mukadimah nak cabar agama, kita dah tak cantik dah. Kita tak boleh keyakinan, kepercayaan kepada orang macam ni. Kita cakap, ya mungkin kita boleh cakap sudut lain. Kita rasa ni budak kecil lagi, biar dia belajar dulu. Okey. Ini pendapat saya lah, kita tengok apa dapat. Dulu kita boleh cakap dengan cara elok, bukan cara dengan cara kita ni. Banyak lagi benda-benda kita boleh cakap. Banyak lagi kita mau orang-orang Melayu kita cakap masalah, ya kalau boleh, kalau kita usaha untuk kurangkan kedai-kedai arak, kita seronok. Kita nak kalau boleh aktiviti kedai-kedai arak kita kurangkan. Kedai arak kita kurangkan. Baru ni Allah Tuhan kami pergi di Hotel Royal. Satu Datin, ni bagus alhamdulillah, dia nak ajak kami pergi di IKEA, nak pergi bagi rak. Yang mana rak buku nak, macam mana nak, macam-macam nak. Kami pun masuk IKEA dengan budak-budak, semua orang tengok mereka ni nak buat apa ni. Sebelum masuk IKEA, makanlah makanan IKEA. Dah kawan tu bagi, kami makan. Nanti orang kita tengok, ni itulah mereka menggunakan budak-budak Hafiz. Kan kalau ni isu kan, budak-budak Hafiz mereka pergunakan. Buta perut kami tak guna. Masuk ramai-ramai sana IKEA, kami makan. Lepas tu datang kita tengok yang mana rak-rak yang sesuai, kami pun dah ukur dah. Rak yang mana sesuai, pas sesuai, dia tengok dia nak bagi cantik susunan buku, susunan Quran macam mana, dia kata so you do tak payah panggil orang, tengok dekat IKEA you beli, I bayar. Kami pun apa lagi buat serbuan IKEA, bila mana bayaran tidak perlu dibayarkan. Pergi pun melayang, balik pun melayang, makan minum diuruskan. Nampak tengah-tengah dia uruskan benda-benda, nak beli benda tu, dia nak cari benda tu. Kami pun dibawa pergi dekat apa nama, atas yang jalan atas mana?
Bukan apa nama, tak tengok kan dalam ni. Ustaz tak minat tambah masuk dalam apa nama dalam Facebook ni. Ustaz kurang minat. Kurang minat. Terutamanya kadang-kadang sangkaan manusia lah. Ustaz pergi skating nak mampu ke? Apa dah? Aku pun pergilah skating dengan anak murid aku. Bila mereka bayar, Ustaz nak pergi nak tengok mereka, tiba-tiba orang tu beli untuk semua. Ustaz pun ambil helah, ya Allah, masuk di Hotel Royal tu, tempat cantik. Ustaz pun pergilah semayang, duduk di surau punya lama, turun, ingat-ingatkan dia dah bagi dah kasut Ustaz ke orang lain, tak bagi lagi, dia tunggu Ustaz sampai sejam lebih dia nak suruh Ustaz pakai. Aku tak tahu nak buat macam mana. Jadi Ustaz pengaruhi anak murid Ustaz. Ustaz kata kita ada 3 skating, tempat 3. Sebelum Ustaz nak masuk di skating tu, Ustaz tak mau seorang perempuan yang tak sunnah tutup aurat pun tak mau. Fitnah untuk kita semua. Hampa buat macam mana? Hampa buat gila-gila, tutup kawasan tu. Buat gila-gila hampa tutup supaya mereka nak pusing tak boleh. Lama-lama seorang perempuan keluar. Kami buat gila semua. Sampai kami kontrol 18 orang akan masuk di skating tu, sampai satu perempuan pun semua lari keluar. Alhamdulillah. Bila mereka lari, barulah aku pakuk kasut, aku pun masuk dalam skating. Allah, bukan senang nak jaga. Kadang-kadang orang tengok kita terus orang hukum. Yang dihukum tu ni. Kita nak jaga yang kita ni apa nama guru duk mengajar kat orang, dia buat apa lah ustaz pergi tempat macam ni. Nampak tak, kita susah nak jaga. Dah kawan ni panggil nak cari benda, macam mana nak buat nah? Kami pun cari tempat-tempat sampai dah habis orang pun pergi. Lepas tu pula ada orang buka puasa pula. Pergi pula kami tengah semayang Allah bagi. Tengah-tengah Assalamualaikum ada seorang satu macam dengan rambut satu macam dengan topi sebenarnya. Rupanya ada orang Arab daripada Syria. Dia tengok ayat mata dia macam nak meleleh. Aku tengok budak aku suka. Hang boleh tak tunaikan ajak aku pada? Aku buka kedai dalam hotel ni. Aku nak apa semua makan dekat tempat aku. Tolong, aku minta satu je hajat. Sedangkan kami semua dah plan nak pergi kat ikan, nak makan, nak ambil benda. Tengok, ya Allah, keluar pada tu, dia kata tolonglah. Han tolong. Ayat mata dia pun nampak ni, dia salam dengan apa nama? Sahibus Samah aku dia nampak kiraat tu. Nampak dah? Sahibus Samah, dia kan dewan tu, dia pun. Sahibus Samah, salam dengan Sahibus Samah. Cium kucuk budak-budak ni suka. Tolong please. Kami pun pergi tengok hotel. Yalah kawasan hotel dia buat dengan tu. Bukan hak jenis restoran, hak jenis Penang Road ni, no. Bukan Chulia Street, no. No, not Hamidia, no. You know. Kami pun, ya Allah Tuhan, dengan duduk situ, dengan gambar dia punya screen, TV besar pada rumah ni. TV depan tu, dengan bawah ada muzik. Kita kata, ya Allah, ni masalah tu pula. Macam mana tu kita bukan senang nak lari pada dunia yang fana, yang jahat ni. Tapi kita ambil lah apa-apa yang Tuhan boleh bagi. Asal dia tu baik, kami duduk. Kami duduk makan, bila makan, lepas tu dia doa kat dia, lepas tu dia duduk dalam, dia seronok. Lepas kami keluar, ya Allah Tuhan, dia bersalam dengan kami. Dia minta kalau boleh mai lah untuk sekali kedua. Kami nak segan lah, weh, makanan tempat macam tu, satu pinggan berapa? Dia boleh belanja kami semua pula dengan ayak-ayak sekali, dengan belagak-belagak. Satu macam nampak ada, tempat tu semua mahal. Nampak tak? Tengok Allah pilih. Pasal tu Ustaz kata kat budak-budak ni, dulu kalau orang mengaji agama, orang nanti kata apa nak bagi makan kat budak ni esok ni. Esok ni besar, budak ni nak makan apa? Nak kerja apa? Lah ni Ustaz kata hampa tengok Ustaz, hampa tengok Ustaz hampa. Pergi mana-mana orang tanya, Ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Perut ni nak tutup tak boleh. Setiap hari nak. Nampak tak Allah bagi makan? Daripada tengok orang Sabtu, Ahad, saat ni orang panggil sana sini, sampai rumah terbuka, kami tak larang nak terbuka perut dah. Punya dahsyat rezeki Allah bagi. Ustaz kita tengok dengan kuih raya, tengok apa tengah dengan hamburger. Nak makan ni, jangan risaulah. Rezeki orang pejuang agama tengok macam mana. Jangan risau, Ustaz kata kat depan, jangan risau. Nampak nak macam mana kehidupan, apa tengok macam mana orang nak bagi ke Ustaz. Ustaz, ambil lah tanah ni, ambil ke Ustaz, ambil. Apa nak tengok, mereka anak murid nak tengok Ustaz. Jangan takut kehidupan hari ni, nampak tak? Cuma niat kita lillahi ta'ala saja. Allahu Akbar kabira, sambung. Selingan sambung. Ali bin Abi Talib ditunjuk mengurus mana Ali bin Abi. Umur depa ni kurang daripada 20 tahun uruskan apa nama? Mekah. Uruskan Mekah. Dan Ali bin Abi Talib ditunjukkan untuk menguruskan hasil bumi. Dia kata hasil bumi ni Ali hang bagi kepada apa nama? Hang bagi kepada orang yang usam macam ni. Ali jadi hakim. Ali jadi hakim.
Ali jadi hakim. Dia menguruskan Ahlul Yaman, himpun Ahlul Yaman untuk macam mana pengagihan. Menjadi hakim di sana. Dan mengangkat dia kata mengangkat Amr bin As sebagai pemimpin di Oman. Hampir ke Oman pula. Pergi Oman serta menjadi wilayah sekitar di Oman. Tengok. Ini semua pegawai-pegawai Rasulullah. Semua belajar daripada mana? Ahlul Yaman. Ahlul Yaman, ya. Beliau menunjukkan pula sejumlah sahabat untuk mengurus zakat. Belajar pula zakat. Macam mana cara zakat, macam mana cara macam ni, macam mana cara macam dapat zakat pula, ya. Sebab setiap kabilah memiliki pengurusan zakat. Pasal tu turun ayat zakat, surah-surah At-Taubah, semua di mana? Di Yaman. Semua turun di mana? Turun di Yaman. Nak bagi tahu Nabi nak baca tentang ni semua, tentang surah di Yaman. Okey. Oleh kerana itu, jumlah pengurus zakat sangatlah banyak. Paling banyak sekali tentang zakat di sana, paling banyak sekali. Sana orang kaya. Orang Yaman adalah orang yang paling kaya sekali. Orang yang pandai menyaga, orang Yaman. Pandai menyaga, pandai segala-galanya Ahlul Yaman. Pasal tu semua yang duduk di keliling Mekah dan Madinah, semua asal-usul daripada Yaman. Asal-usul orang Yaman. Orang Yaman memang otak mereka menjaga ni kelas A, okey. Nabi SAW mengangkat Abu Bakar untuk memimpin. Nabi kata Abu Bakar, pimpinlah jemaah haji. Tahun dia kata ke-9 Hijriahnya, Nabi bagi totally kepada Abu Bakar untuk menguruskan jemaah haji. Ya. Lalu beliau mengutus Ali, menyusul Abu Bakar untuk membaca surah Al-Baqarah kepada manusia. Surah Tabayah. Maka Nabi SAW panggil bernama Sayyidina Ali. Nabi pula Abu Bakar panggil Ali. Abu Bakar dengan Ali ni bekerjasama paling kuat sekali. Cuma Syiah semua kata Abu Bakar ambil banyak kuasa Ali. Ali lah Nabi panggil, Ali lah Nabi panggil, Ali lah. Ke semua kuasa-kuasa Ali ni dia ambil oleh Abu Bakar yang biadab, yang kurang ajar ni. Pasal tu Syiah menolak Abu Bakar. Sebelum dia maki hamun di Malaysia tentang Abu Bakar, kita halau orang ni dulu. Kita orang sunnah ni kena teropong betul-betul, kita jangan bagi satu ruang. Jawatan bila kita dengar saja orang tu ada sikit nilai-nilai Syiah pada diri dia, kita jangan ambil dia, tolonglah. Tolong jangan ambil orang-orang macam ni, cukup berbahaya untuk kita. Walaupun muqaddimah kita tengok sebelum satu hari ni pun, kita nampak dah. Tapi bila kita nampak zahir, kita kena bertindak. Nanti bila mana dia dah berkuasa, dalam masa 5 tahun ni agak susah, macam-macam boleh buat. Tak sampai 5 tahun pun Ali Faisal Tehran boleh masuk, kumpulan boleh masuk, dan boleh kita bagi pada penasihat agama. Tak sampai 1 hari, maka orang sunnah yang pandai, yang mengaji, yang pandai bercakap, pandai bersembang, pandai, yang dulunya tak politik, hari ni politik, tolong buka minda sudut pertahankan. Jangan ada Syiah di Malaysia. Kalau dulu yang hampa mengajak saja, hampa tak pernah langsung condong ke mana-mana. Tapi bila menang nampak condong, nampak. Kata tak nak politik. Kata tak ke mana-mana. Tapi bila akhir-akhir nampak ke mana-mana pula. Nampak tak? Boleh buat jemputan orang lain, semua boleh main untuk jamuan raya. Tak boleh jumpa dengan ulama. Tak boleh jumpa dengan orang-orang ni. Hang ada agama, dia ada agama. Mungkin pertemuan dengan orang agama agak mudah. Tapi berapa kali hang jumpa dengan orang budak agama? Dan berapa kali hang jumpa dengan orang-orang macam ni? Hang lebih yakin daripada orang tidak ada agama dengan ada agama. Maka di mana akidah kedudukan hang? Hang boleh jemput orang, ya Allah. Boleh tunjuk contoh ke orang. Semua yang hampir tu semua hang tak kenal daripada ni tukang yang pernah berjabat salam dengan Syiah. Nampak tak? Kalau nak politik sekalipun, ya Allah, hang masih muda lagi. Boleh baca hadis boleh, pandai hadis boleh. Tapi pengalaman politik satu pengalaman yang mendalam yang hang sendiri kena belajar. Kalau tak pandai, cukuplah. Cukup ajak anak murid dengan mengenali sunnah, insya-Allah lagi bagus. Daripada anak murid hilang kepercayaan, hilang siqah dengan tok guru yang mula-mulanya nampak sunnah, akhirnya nampak ke politik pula. Nampak lain pula. Duk nampak ke condong ke lain pula. Senang masuk mengundi lagi bagus. Contoh tak kata pun nak cerita. Allahu Akbar kabira. Kita tak boleh masuk dewan aku di kuliah saja. Sambung. Dikatakan hal itu dilakukan kerana awal surah yang bermaksud turun setelah
Abu Bakar berangkat menunaikan haji. Ya. Namun sebahagian mengatakan bahawa kebiasaan bangsa Arab tidak boleh melakukan perjanjian atau membatalkannya. Kecuali pemimpin atau orang yang berasal dari keluarganya. Maka dia kata ke sini namun dia kata sebahagian mengatakan bahawa kebiasaan bangsa Arab tidak boleh melakukan perjanjian ataupun membatalkannya kecuali pemimpin ataupun orang yang berasal daripada keluarganya. Okey. Pendapat lain mengatakan bahawa Nabi SAW mengutuskan siapa dia? Ali. Ali radhiyallahu anhu. Lepas itu menyusul Abu Bakar sebagai pembantu. Memang macam itulah, Nabi panggil Ali, Abu Bakar bantu. Lepas tu Abu Bakar pula panggil Ali bantu, saling bantu di antara satu sama lain dalam masalah pengurusan jemaah haji. Kita tak boleh kata Ali lah segala-galanya. Dia saling membantu. Nampak tak? Saling membantu di antara kedua-dua ni. Jangan kita ambil kecelah bab Syiah di sini. Oleh kerana itu As-Siddiq Abu Bakar bertanya kepadanya, pemimpin ataupun yang dipimpin? Ali dia kata radhiyallahu menjawab, dia kata bahkan yang dipimpin. Nampak tak? Ali kata yang dipimpin. Okey. Adapun dia kata musuh-musuh Allah daripada kumpulan Rafidah ni. Masalah Abu Bakar dengan Ali ni orang ambil ke tengah. Pok-pok Rafidah ni senang kita sebut kat situ Syiah. Okey, pok-pok Rafidah. Yang ni kita kena jaga. Kalau hampa kurang mengaji semat, kita kata tengok macam mana Abu Bakar biadab. Nabi sendiri lantik Ali, tiba-tiba dirampas oleh Abu Bakar. Yang inilah yang menjadi perselisihan. Abu Bakar tamak untuk kuasa. Abu Bakar tamak untuk orang kenal di Mekah. Orang di Mekah sepatutnya kenal Ali, tapi Abu Bakar lah tamak ambil kuasa daripada Ali. Abu Bakar nak tunjuk depan khayat ramai, dialah muasasah, dialah segala-galanya. Tengok buku ni kata, adapun musuh-musuh Allah daripada kaum Rafidah, mereka berkata, Rasulullah dia kata memecat Abu Bakar. Rasulullah tak suka Abu Bakar, memecat Abu Bakar dan menunjukkan Ali sebagai penggantinya. Aku tak suka dekat hang. Aku tak mau hang. Aku nampak hang dah lain dah. Maka dia kata Rasulullah memecat Abu Bakar dan Nabi melantik Ali. Maka Ali lah yang menjaga muasasah. Pasal tu Iran kata kita kena kembali balik. Kita kena pegang Kaabah. Kita kena pegang Kaabah. Kita ingat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amanah kepada Ali. Kalau kita sayang pada Ali, kita kena pertahankan Kaabah. Kita kena target bahawa last sekali pusingan kita adalah untuk menjatuhkan pemerintahan Saudi. Jatuhkan pemerintahan Saudi, dia kata. Sungguh ini bukan hal yang pertama daripada kedustaan dan mengada-ngadakan mereka. Ini satu pendusta dan mengada-ngadakan. Maka kita kena awas. Kita kalau tengok Faisal Tehran, dia diberi kepercayaan di Malaysia untuk mengarang seni dan kebudayaan, telah diluluskan. Dia ada suara berkenaan dengan suara agama yang dulunya JAKIM tak bagi satu ruang untuk dia melingkup pergi ke Tehran. Hari ini cara berhormat ya Allah kedudukan dia. Kita amat bimbang. Ustaz cakap macam ni bukan nak berpecah, tidak, tetapi Ustaz sayang kepada Islam. Kita Sunni pun nak bergaduh, mai Syiah lagi pula. Dan orang-orang macam Syiah ni dia bercakap otak dia cukup. Kalau kita bagi ruang dia bercakap, anak-anak muda kita totally agama kurang. Bila dengar sudut otak, sudut penampilan bercakap, mudah mereka ni terpengaruh. Anak-anak mudah terpengaruh. Lah ni dok main kumpulan menari cara cara apa? Cara agama apa tu? Cara menari cara tu. Bukan cara apakah cara rentak tangkap angkat sama. Anak-anak muda ramai lah ni. Itu cara fahaman cara dekat di Amerika punya agama yang ni. Ya Allah, bukan apa kalian ni. Nampak tak? Benda ni budaya duk mai dah. Kita letih tau. Kita orang agama duk tengok macam ni. Allah, lepas Sunni dengan Sunni tak selesai. Kita ada tak selesai. Ya Allah Tuhan, Allah, walaupun kita ada khilaf-khilaf sikit, namun kita tetap bersatu. Tetap bersatu, nampak tak? Namun kita tengok mereka ni duk main lagi, ya Allah, Syiah duk main lagi, Islam liberal duk main lagi. Semua ni kita bimbang. Dan kita pula orang sunnah pula kebanyakannya tak macam mereka ni bekerja sungguh-sungguh untuk mesej mereka sampai. Ustaz pergi dengan Ustaz Kudin, kita tengok kalau mereka punya hujah, kalau mereka punya cakap, akhlak mereka tinggi, kerja mereka kuat, mereka ni.
untuk nak target daripada dapat. Kita pula orang sunnah mengaji, balik tidur. Kita tak ada target, kita kejar nak buat macam mana, nak target kawan ke. Kalau boleh biarlah seminggu dapat seorang saja kumpulan kita, dapat 2 orang. Kita tak ada target. Nak bagi orang masuk Islam ke apa, tengok. Sedangkan kita tengok Zakir Naik, dia kata setiap hari kalau aku tak boleh ceramah sekalipun, aku ceramah duduk di rumah aku, dia main internet dia, dekat berjuta orang tengok dia punya rancangan dia. Dalam duk tengok tu, untuk 300 orang masuk Islam senang satu hari. Cuba bayangkan perjuangan dia target setiap hari ada masuk Islam. Kita tanya kat diri kita, berapa orang masuk Islam tanya kita? Berapa orang masuk Islam tanya kita? Apa kita buat? Islam liberal, setiap hari dia target orang. Ahli dia peningkatan daripada kosong, tengok. Dia target, nampak tak? Cukup punya dahsyat. Macam Rontua nombor 1 tempat kita ni. Ahli dia modal sikit. Dia main Pulau Pinang, dia turun beruk saja. Ahli dia meningkat. Dia bukan orang calang-calang. Walaupun ya ahli aku sikit, tunggu masa datang, dia akan menguasai lebih pada segala-galanya. Dia bukan orang calang. Awas. Dia bukan ahli ni berapa orang? Dia baru. Peribumi apa? Berapa orang? Nampak tak? Paling banyak sekali apa nama? PKR. Paling banyak. Sekarang ni dah sampai sama. Awas. Kesemua yang dia letak, semua jawatan-jawatan orang dia, smart economy. Dia pergi letak orang-orang kita semua yang ada masalah. Yang mana kapal selam tak terbayar, pergi letak kawan tu kat situ. Tak apa, bagi hang seronok pusing. Tapi ada tak terurus dalaman ekonomi dalam tu, selesai. Ada lagi apa nama? Bangunan-bangunan untuk tentera yang banyak lagi. Macam mana hang nak ender? Hang fikir. Hang buat. Walaupun kita seronok, dia bagi seronok, ya hang buat. Kapal selam, apa benda yang tak terurus, tak terbayar. Satu. Hang buat macam dengan paling mahal. Nampak tak? Kos masalah hospital. Apa nama kos masalah hospital? Hubat 2 kali ganda naik. Hang jawab. Dia pergi letak semua tempat, hang jawab. Bagi mereka tak mau jawab. Mereka nak hak dalaman. Hak apa nama, apa lembu ke apa ke lembu kan yang dulu. Apa hilang ke? Habis surf. Habis. Dia pergi semua letak orang kita. Tapi orang kita bangga. Nampak tak? Dia tak tahu nak pelekeh. Allah nak hukum kita. Kita rasa smart. Tapi orang politik study. Dia pergi letak semua. Dia pergi letak kawan-kawan dia yang mana bagi support dia. Kewangan, industri. Yang mana tak ada masalah. Dapat apa? Hampir resmi saja kelang. Ada faham? Di mana orang Islam letak di mana? Di mana? Kita nampak ini bukan nampak tak? Kita tengok segi, kita tengok tempat-tempat yang mendatangkan pulangan semua. Memang satu. Kan? Nampak tak? Sepatutnya kita letaklah seorang orang kita bagian penerangan TV, radio ni biar orang Islam, supaya kita ada agenda, banyak program menyampaikan agama. Biar orang kita. Nampak tak? Tapi kita yalah betul. Tapi lepas ni nak jawab ke semua dalaman tu yang bermasalah, yang berkulat. Kami duduk di tempat-tempat ni. Settle masalah kulat tu semua. Aku duduk tempat. Geng-geng semua letak di mana? Ada faham? Contoh. Example. Berpeluh pasal apa ikan semilang nak main. Para ulama' dia kata berselisih. Ulama' berselisih apakah haji itu terjadi pada bulan Zulhijjah? Ulama' selisih. Adakah mula Zulhijjah ataupun nabat Zulkaidah kan? Kerana adalah dia kata An-Nasi maksudnya apa nama pengurusan berkenaan bulan haram. Pengurusan bulan haram. Menyingkap masalah ini mereka terbahagi pada 2 pendapat, wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Tuan kita cuma cerita kat kita macam tu saja sikit. Mari kita bawa sikit baca Imam Nasa'i di bawah. What time now? 12. Oh, 12. 12 ni waktu yang kita kata kalau kita mengaji sekalipun otak kita tak boleh terima maklumat, kita dok fokus nasi dengan kuah apa nama? Kuah gula 9. Tapi sikit je untuk nak bagi habis 9. Kita kalau rasa lapar sangat-sangat baru ikan 9 semua kita habis. Pasal seperiuk nampak dak, alhamdulillah. Bagi orang tak mai kita rasa terima kasih pasal kita boleh makan bagi pihak dia.
Kan? Kalau dia mai kita risau juga pasal apa nama makanan tu tak mencukupi kan. Tapi alhamdulillah Tuhan tahu dia tak mai kan. Ada kita terutamanya kita ustaz kita apa nama ucapkan banyak-banyaklah kepada Ustaz Alim yang tak dapat mai dengan rombongan dia kan Ustaz Alim, Ustaz Alim kita doakan cepat-cepat sembuh sebab kita risau bila mana satu mata berfungsi, satu lagi tak berfungsi, bahaya kan, bahaya kan, bahaya di akhir zaman bila ada satu mata saja dia bahaya kan. Jadi kita doakan Ustaz Alim cepat sembuh dan cepat berkhidmat kan. Dan kita perlu mufti ni, kita minta dia panjang umur, pasal lagi mana dia panjang dia berkhidmat kepada apa nama untuk jadi mufti di Dewan Syafi'i. Dan sejak dia ada kita jasa Ustaz Alim banyak. Sejak dia ada ni macam-macam, Dewan Syafi'i lah, Dewan Imam Ghazali lah, Dewan itulah, Dewan inilah, nampak tak? Walaupun kedatangan dia lewat, namun kan dia terkenal dengan apa nama, dengan buka kelas banyak tapi main lewat sambung. Para ulama. Nampak tak? Imam Nasa'i ya. Kitab dia kata Al-Hajj ya. Terus kita baca maksud dengan lafaz pemimpin atau utusan. Dia menjawab, tidak, bahkan utusan. Hang ni pemimpin ke utusan? Nampak tak? Maka beliau menjawab tidak daripada hadis Ali dengan Abu Bakar tadi ya. Aku diutus Rasulullah SAW membawa surah Bara'ah. Aku disuruh untuk baca surah Abu Bakar, dia kata untuk baca. Aku disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah untuk baca surah Bara'ah, surah At-Taubah ni. Okey. Aku akan membacanya kepada manusia di mawqif haji. Bila main musim haji aku baca surah. Ini Nabi suruh aku. Nabi kita siap sekali musim haji, hang jangan lupa baca yang ni. Okey. Beliau menyebut hadis secara lengkap. Adapun para perawinya tergolong siqah. Ulama mengatakan semua, ya Allah, semua riwayat hadis ini adalah siqah. Tak ada siapa pun. Jangan kita kata tempat haji itu tadi adalah Ali, maka Abu Bakar rampas daripada Ali. Sedangkan bila ditanya hani maksud apa? Aku diutus oleh Rasulullah. Aku yang apa nama Rasulullah suruh aku malam musim haji untuk membaca surah At-Taubah. Aku disuruh baca pada jemaah haji. Aku disuruh oleh Nabi. Pada ada mengatakan dia datang rampas kuasa Ali. Yang ni yang kena baca betul-betul. Kadang-kadang sirah-sirah macam ni lah kadang-kadang Syiah apa nama pertikai kayak gitu. Semua ni satu. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa apa nama bila main musim haji selalu orang Syiah kata pengkhianat adalah Abu Bakar. Pengkhianat adalah Abu Bakar. Pengkhianat adalah Abu Bakar. Di Makkahul Mukarramah kita jawab tak. Kita jawab tak. Memang Nabi hantar dia untuk baca surah. Nabi kata pergi baca di depan orang. Tengah orang duk tahu mutawif. Tengah orang duk tahu hang sebagai mutawif. Hang baca kat depan, hang baca kat depan, hang sambut depan, nampak tak? Maka Ali turut saja. Maka Abu Bakar akan kata sekian dekat Ali. Bukan dia ambil jawatan Ali atau rampas daripada Ali. Clear kan? Maka kita tahu masalah asal usul pegawai Rasulullah di Yaman ni mengajak kita banyak sangat-sangat. Nanti dia sambung pula. Yang seterusnya pegawai Nabi SAW lepas daripada Yaman, ada lagi pegawai Nabi yang lain, Nabi hantar. Lepas pada tu balik-balik feedback, datang pulangan yang baik pasal pengalaman daripada Yaman. Pengalaman daripada Yaman. Sebagai contoh Mu'az bin Jabal, Abu Musa Sy'ari ni semua ni, yang hebat-hebat yang pulang-pulang duk cerita dekat Nabi. Barulah Nabi ambil Ali pergi jadi hakim kat sana. Jadi kita rasa setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.